Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal awliya was salihin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'allimin wal walidin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kamu kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan sesiapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya dia sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Tertinggal sikit maksud tadi. Dan siapa yang dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan peluang yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, kita manfaatkan sepenuhnya bagi mencari keridaan Allah, mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dah hampir di penghujung Syakban. Malam ni masuk dah 19. Makna lebih kurang 10 hari lagi dah kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keizinan kepada kita untuk sampai ke bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Sekarang ni kita ada di penghujung Ramadan, penghujung Syakban.
Yang mana Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi Rajab dah pun berlalu, Sya'ban pun akan berlalu, berada di penghujung dah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memasuki bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita sambung siri pengajian kitab Fiqh Syafi'i kita, Fiqh Mazhab Syafi'i. Kita sambung di muka surat 46, Taharah Sunat. Kita masih lagi belajar berkenaan dengan taharah. Dulu kita dah belajar berkenaan dengan taharah wajib. Taharah ni bahagi kepada dua. Satu taharah wajib, satu taharah sunat. Wajib ni definisi dia perkara yang mesti kita kena buat sebagai tuntutan yang dimestikan, talaban jaziman, tuntutan yang jazam, dimestikan. Diberi pahala kepada sesiapa yang melakukan dan berdosa kepada sesiapa yang tidak melakukan. Dosa ni maksudnya akan diazab. Pahala ni akan diberi ganjaran nikmat. Baik. Malam ni kita akan masuk taharah sunat. Bersuci yang dalam jenis sunat. Sunat ni apa dia pula? Sunat ni perkara yang dituntut buat sebagai tuntutan yang tidak dimestikan. Dituntut tetapi tidak dimestikan. Diberi ganjaran pahala kepada sesiapa yang melakukan, dapat nikmat nanti. Tuhan janji bagi pahala. Dan tidak berdosa bagi sesiapa yang meninggalkan. Itu definisi sunat. Bagi kita faham definisi itu dulu. Kalau tak faham, celaruah. Baru ni Ustaz pergi satu tempat, kita ulang tajuk, kita ulang kajilah tajuk puasa tu. Jenis puasa-puasa wajib. Puasa wajib ni ada 4 jenis. Puasa sebulan di bulan Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Semua tu berbentuk wajib yang mesti kita kena niat di sebelah malam. Niat nak puasa wajib ni mesti di sebelah malam. Adapun niat puasa sunat siang hari pun boleh. Niat puasa sunat, masa tempoh dia sehingga sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari ni maksudnya sebelum masuk solat zuhur. Kita boleh niat puasa. Tapi dengan syarat kita tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau dah kena roti canai 2 biji, 3 biji dah, tarik 2-3 gelas, baru nak niat puasa, tak ada lah. Maksudnya kita tak melakukan lagi perkara yang membatalkan puasa. Dalam keadaan tu masih lagi ada yang keliru. Dia tanya tentang sembahyang puasa ganti. Puasa ganti tu samalah dengan puasa qada tu, maksud dia. Nak kena bagi faham. Puasa ganti tu puasa qada lah. Puasa qada tu puasa ganti. Sama. Qada dalam bahasa Arab, gantinya dalam bahasa kita. Jadi kena jelas. Tidak tak jadi apa? Masalah dalam kita nak berhukum ni, nak beramal. InsyaAllah kita sambung taharah sunat. Taharah sunat ialah membersihkan tubuh badan dengan mandi sunat. Dulu kita belajar berkenaan dengan mandi wajib. Ni mandi sunat pula.
Dibawa contoh misalnya yang pertama, mandi hari Jumaat bagi mereka yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Kita yang nak pergi sembahyang Jumaat, disunatkan kita mandi hari Jumaat. Kita nak pergi sembahyang raya, sunat mandi hari raya tu lah. Sama ada Aidilfitri atau Aidil Adha. Nak sembahyang Jumaat, sunat mandi Jumaat. Nawaitul ghusla min yaumil Juma'ah lillahi ta'ala. Jadi kata rakaatain ni pula 2 rakaat pula. Mandi, kita mandi lah. Jadi di antaranya dibawa di sini mandi hari Jumaat bagi mereka yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Ni hukum dia sunat, dapat pahala lebih. Kalau kita tak mandi, pergi sembahyang Jumaat macam tu, sah tak? Sah kalau kita tidak berhadas besar. Tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala bonus, tak dapatlah pahala lebihnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ah falyaghtasil." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, dan apabila seseorang kamu berkehendak datang sembahyang Jumaat, maka hendaklah ia mandi, yakni mandi sunat hari Jumaat. Jadi jelas sunat kita mandi. Sehubungan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala fal ghuslu afdal." Dan sesiapa yang mandi pada hari Jumaat kerana hendak sembahyang Jumaat, maka adalah lebih afdal, lebih baik. Pasal apa? Bila kita mandi ni segarlah. Ni pergi sembahyang Jumaat pakat pergi duduk tidur. Dekat nak sembahyang baru bangkit. Ramai. Tak percaya pergi tengok hari Jumaat. Apa buat liputan tengok. Kita pergi sembahyang Jumaat ni ramai orang pakat khusyuk mendengar khutbah. Tapi kalau kita mandi ni, sebelum nak pergi kita mandi, insya-Allah hilanglah mengantuk. Kalau kita tak hari Jumaat pun, kalau kita duk rasa mengantuk-mengantuk, pergi mandi tengok, segar balik. Macam itulah. Ni di antara kelebihan mandi sebelum kita nak pergi solat Jumaat. Baik, yang kedua, ni contoh-contoh mandi sunat ni. Yang kedua, mandi pada hari raya fitrah dan adha. Mandi pada 2 hari raya tersebut adalah termasuk dalam taharah sunat. Kerana pada 2 hari raya itu adalah disunatkan mandi hari raya, sama ada mereka yang berkehendak hadir sembahyang hari raya atau tidak. Ni ada hari raya ni dikira hari tu Aidilfitri ke Aidil Adha ke, pagi tu sunat kita mandi, sama ada nak mai sembahyang ataupun tidak. Orang hak tak mai sembahyang pun dia boleh mandi sunat. Dia boleh mandi sunat. Alhamdulillah, apa jenazah sampailah. Hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah. Kita sambung lagi. Ini ialah kerana 2 hari raya itu adalah hari berhias dengan pakaian-pakaian yang cantik
dan badan yang bersih serta berbau harum, di mana mandi pada 2 hari raya tersebut adalah dinamakan taharah sunat, bersuci yang sunat. Ini adalah berdalilkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitr wa yaumal adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya fitrah dan adha, dan hari raya adha, Aidil Adha. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ni menyatakan Nabi mandi pada hari raya, 2 hari raya tu, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi yang tak pi sembahyang pun disunatkan mandi sunat Aidil Fitri, Aidil Adha. Nawaitu ghusla min yaumil Aidil Fitri lillahi ta'ala, sahaja aku mandi sunat hari raya Aidil Fitri kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ghusla min yaumil Aidil Adha lillahi ta'ala, sahaja aku mandi sunat hari raya Aidil Adha kerana Allah Ta'ala. Jadi ibu bapa kena ajaklah anak-anak supaya pagi tu mandi, niat mandi Aidil Fitri, Aidil Adha. Walaupun tak pi sembahyang raya pun, maknanya disunatkan, dapat pahala sunat. Mandi pada 2 hari raya tersebut telah diamalkan, yakni dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik dia tulis kitab hadis Al-Muwatta. Lebih kurang 5,000 hadis di dalamnya. Ni Imam Syafi'i pinjam semalam dia baca, ingat habis pagi esok pergi hantar balik. Imam Malik tanya, Imam Syafi'i boleh jawab. Bukan setakat boleh jawab, boleh sebut lagi di muka surat berapa baris yang keberapa. Masya Allah, ni Tuhan bagi anugerah kepada Imam Syafi'i, ulama, imam mazhab kita. Guru dia Imam Malik rahimahullah. Anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu wa ilal musalla. Rawahu Malik fil Muwatta, yang kitab Muwatta. Bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah mandi pada hari raya fitrah sebelum ia pergi berpagi-pagi ke tempat sembahyang. Sebelum pergi surau, sebelum pergi masjid, mereka mandi dulu. Ini disunatkan, digalakkan. Pasal hari raya ni kita nak pakai pakaian-pakaian yang baru. Pakaian baru pun sunat. Kalau tak ada duit nak beli baru basuh bagi elok. Jadi digalakkan pakai pakaian perhiasan, pakaian yang cantik-cantik. Jadi disunatkan. Maka kalau tak mandi pula nak pakai pakaian baru, tak ngam maka elok mandi, bersih elok. Lepas tu baru kita pakai pakaian hari raya tu. Ni
bila sebut pakaian hari raya ni, eloklah beli siap-siap sebelum puasa. Sebelum kita nak masuk Ramadan ni, elok beli siap-siap. Sama ada nak pergi di tempat shopping komplek ke, nak pergi mana-mana kedai, beli dalam online pun boleh lah ni. Banyak dah. Beli siap-siap. Kalau boleh bulan Ramadan kita tak mau gangguan dengan membeli pakaian-pakaian persiapan raya. Elok. Nak buat tema pun terpulang. Nak buat warna apa, turquoise ke apa ke, hijau ke, pink ke, purple ke, terpulang. Tapi buat persiapan awal. Digalakkan tu. Digalakkan boleh. Buat persiapan awal. Pasal apa? Kita kalau boleh bila mai bulan Ramadan ni, tak mau ganggu dengan apa? Dengan tugas-tugas tu lah, tak mau lah. Mai kita dah siap dah, tunggu nak raya ya. Siap kemas duduk lamari, tunggu nak pakai hari raya lah. Ni kita akan ganggu kelebihan Ramadan. Lebih-lebih lagi hak jenis beli di hujung Ramadan. Kita duk kalut nak rebut 10 akhir Ramadan. Masa tu ramai juga orang pergi duk rebut nak beli baju raya, pakaian raya. Lain sekali terabailah kelebihan-kelebihan. 10 akhir Ramadan tu bukan setakat kita rebut nak cari Al-Qadar, malam Al-Qadar tu nak berqiyamul lail, juga digalakkan kita i'tikaf di masjid, duduk di masjid. Tapi kita tak duduk di masjid, duduk di pasar raya. Masuk pasar raya tak kena. Wahai banyak dah. Saja semua tak kena. Nak cari macam mana kita tak tahu. Tak ada. Pi pasar raya lain pula. Tak ada lagi. Wahainya tengok berjenis-jenis. Mula dah jadi rambang dah. Jadi eloklah kita beli siap-siap, buat persiapan siap-siap. Nanti kita nak sambut raya tak kalut dah. Cucuk pun kalau kita nak tempah lah siap-siap, itu tak mau ganggu lah. Wahat masak tu ganggu lah dia. Jadi kita tempah siap-siap. Mai penghujung Ramadan pun kita tidak diganggu dengan apa amalan-amalan yang tak sepatutnya. Yang tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi bila kita keluar pergi pasar raya tu sudah tentu mata kita pun tak dapat nak elok tengok benda-benda maksiat. Tu menghilangkan dah pahala puasa kita. Mestinya tak apa. Pasar raya ni tu setengah ulama dia tempat yang paling buruk pasar-pasar lah. Sebab tak boleh nak elok daripada benda tu. Takkan kita nak buat pejam mata kot. Tak boleh. Jadi benda yang tak boleh nak elok, umumul balwa disebut. Tak boleh nak elok. Maka dia akan menjejaskan pahala puasa kita. Elok nah. Baik, nas-nas tersebut adalah menjadi dalil bahawa mandi pada hari raya fitrah dan adha menjadi dalil bahawa mandi pada hari raya fitrah dan adha itu adalah termasuk dalam taharah sunat, bersuci yang sunat. Baik, yang ketiga mandi selepas memandikan mayat adalah juga termasuk dalam taharah sunat. Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, man ghasala mayyitan falyaghtasil. Hadis rawahul khamsah. Sesiapa yang memandikan mayat, memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Mandi di sini, ini perintah Nabi. Falyaghtasil.
maka hendaklah dia mandi. Jadi perintah di situ berbentuk wajib atau sunat. Perintah Nabi di situ adalah perintah sunat. Kalau dia tak mandi pun tak apa. Tapi mandi sunat afdal mandi. Kalau dulu-dulu ni kalau orang mandi jenazah rumah atas, lepas depa mandi jenazah duk Ustaz, hak mandi tu pula dia mandi dia pula. Jurus ayak bro turun ke bawah. Dan ini tempat canggih persediaan bilik jenazah pun semua elok dah. Tapi lepas pada tu terus mandi. Ada hikmah yang besar di sebalik itu. Apa hak Nabi suruh, semuanya mempunyai hikmah yang sangat besar. Selain daripada 3 jenis mandi tersebut, banyak lagi jenis-jenis mandi yang termasuk dalam taharah sunat, tidak disebut di dalam fasal ini. InsyaAllah akan dihuraikan dalam fasal yang akan datang, dalam fasal mandi-mandi yang disunatkan. Ni dia bawa 3 contoh mandi sunat. Ada banyak lagi mandi sunat gerhana bulan. Sunat kita mandi. Bila waktu dia? Bila berlaku gerhana? Tak berlaku gerhana tak sunat lagi. Bila dia kata gerhana bermula pukul 7.03 minit. 7.03 minit sunatlah mandi. Disunatkan kita mandi. Dan banyak lagi lah. Nanti kita akan jumpa yang akan datang. Termasuk juga dalam taharah sunat ialah wuduk sunat. Seperti wuduk di atas wuduk. Yakni memperbaharui wuduk. Yang dikenal dalam istilah fiqh dengan nama tajdidul wuduk. Tajdid wuduk. Wuduk kita tak batal lagi. Tapi disunatkan kita perbaharui wuduk kita. Kalau kita tak ambil wuduk pun sembahyang kita sah dah. Tapi kita berasa lama sangat dah. Kita yakin memang tak batal lagi. Tak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sunat juga kita pergi ambil wuduk lagi. Sunat. Baik. Seseorang yang berwuduk pada kali yang kedua, padahal wuduknya masih ada lagi, maksudnya belum batal, maka wuduk pada kali kedua itu adalah taharah sunat. Bersuci yang sunat, tak diwajibkan. Maknanya digalakkan. Kerana ia berwuduk masih dalam keadaan suci lagi, belum berhadas. Justru itu, ni dah kesimpulan dah daripada tajuk ni. Justru itu mandi terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu mandi wajib dan mandi sunat. Kita belajar dulu mandi wajib dan malam ni kita belajar mandi sunat. Terbahagi pada 2 juga. Dan wuduk pun terbahagi kepada 2 juga, iaitu wuduk wajib dan wuduk sunat. Dan dinamakan juga taharah wajib dan taharah sunat. Jadi besar ni amalan ni. Berwuduk, mandi, dia menjadi ibadah kepada kita. Dalam satu keadaan wajib dan satu keadaan sunat. Jadi besarlah di antara kehebatan Sayyidina Bilal bin Rabah, dia sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Sebab Nabi pernah cerita, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. Maksudnya confirm masuk syurga. Dan sahabat-sahabat lain tanya Bilal, apa keistimewaan Bilal sehingga Nabi menyatakan demikian. Sayyidina Bilal kata, aku sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk. Maksudnya bila batal dia ambil wuduk pula. Dan dia akan solat sunat wuduk 2 rakaat. Siapa yang tak pernah buat, buatlah. Solat sunat wuduk.
Kalau tak boleh setiap kali ambil wuduk pun, sekali-sekala kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk. Usalli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masa dia bila? Masa dia lepas kita ambil wuduk. Duduk tak lama mana batal. Pi ambil wuduk. Boleh buat pula. Macam kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita keluar masjid, masuk balik, boleh buat pula sunat tahiyatul masjid. Allah lupa barang lah, kereta pula. Pergi ambil barang, masuk balik dalam masjid. Boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid pula. Tu di antaranya. Baik, kita tengok sebagai khulasah, kesimpulan daripada bab yang kita belajar ni, jenis-jenis taharah. Jenis-jenis taharah, yang pertama, taharah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu taharah wajib dan taharah sunat. Ini sebagai kesimpulan balik daripada apa yang kita belajar itu. Bila kita bersuci ni, ada bersuci wajib, ada bersuci sunat. Yang kedua, taharah wajib. Taharah wajib ialah bersuci dari hadas besar dengan mandi janabah, dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Tu taharah wajib. Yang ketiga, seseorang itu wajib mensucikan tubuh badannya dari hadas besar dengan mandi janabah disebabkan jima', keluar mani, haid, nifas dan wiladah, beranak, maka wajib mandi wajib. Yang keempat, seseorang Islam yang meninggal dunia wajib dimandikan sebagai taharah wajib, kecuali orang yang mati syahid. Tadi contoh dah belakang tu dah baru selesai dimandikan, mandi wajib ke atas jenazah. Yang kelima, seseorang yang di dalam hadas besar wajib mandi janabah, dan orang-orang yang di dalam hadas kecil wajib berwuduk kerana hendak sembahyang. Bila kita nak sembahyang, maka jadi wajib tawaf, atau kerana hendak menyentuh, memegang atau membawa kitab suci Al-Quran. Jadi wajib lah. Kalau kita tak ada buat apa, tak ada apa lagi lah. Tapi bila berlaku sebab dia, kita ambil wuduk, sebab apa? Sebab nak sembahyang, maka wajib. Sebab apa? Sebab nak tawaf, wajib. Tak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunat, wajib kena suci daripada hadas. Yang keenam, termasuk dalam taharah wajib ialah membersihkan najis pada badan. Di badan kita ada najis. Di badan kita ada najis. Lah ni orang kita tengok pelik. Khinzir dia duk peluk main je. Anjing dia peluk main. Memanglah kita kata dia najis. Macam duk pegang najis. Khinzir, anjing ni najis mughallazah, najis berat. Kalau dia main najis dia sendiri pun baru najis mutawasitah. Tapi nak sembahyang kena suci lah. Wajib bersuci. Wajib kena sama. Disebut juga sertu. 1 kali ayak tanah dan 6 kali ayak mutlak, ayak bersih yang lain. Kalau tidak, sembahyang tak sah. Ada najis. Jadi pelik lah ni. Kita kalau boleh tak mau lah pegang, sentuh benda-benda yang najis ni. Lebih-lebih lagi najis berat. Begitu juga pakaian kita. Wajib kita sucikan daripada najis. Dan tempat
bagi mereka yang hendak mengerjakan sembahyang dan tawaf, tempat kita nak sembahyang pun kena suci daripada najis. Kalau tidak, sembahyang kita tidak sah. Tu. Saya perhabislah dulu, perhabis sikit ni lah. Yang ketujuh, taharah sunat ialah membersihkan tubuh badan dengan mandi-mandi sunat dan wuduk sunat. Yang ke-8 termasuk dalam taharah sunat ialah wuduk sunat. Memperbaharui wuduk yang dikenal dalam istilah fiqh dengan nama tajdid wuduk. Kita mentajdidkan, memperbaharui wuduk. Yang ke-9, seseorang yang berwuduk pada kali yang kedua, di mana wuduknya masih ada lagi, yakni belum batal, maka wuduk pada kali kedua itu adalah taharah sunat. Dan yang terakhir, yang ke-10, mandi wajib dan wuduk wajib dinamakan taharah wajib. Taharah ni bersuci lah, bersuci wajib. Wuduk sunat dan mandi sunat dinamakan taharah sunat. Jadi habislah bab ni berkenaan dengan taharah wajib dan sunat ni, jenis-jenis taharah ni. Jadi insya-Allah nanti kuliah yang akan datang kita akan masuk bab pendapat imam-imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Perbahasan dia berkenaan dengan taharah wajib dan taharah sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni bermanfaat kepada kita semua. Memang ni dalam kitab fiqh, taharah ni diletak bab yang pertama. Pasal kalau tak bersuci, ibadat-ibadat lain semua tak sah. Yang disyaratkan kena suci. Baik, wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran pada kami adalah benar, pimpinlah kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah batil, pimpinlah kami untuk menjauhi kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azhir asy-syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.